Yang Berhormat Padang Serai, tamat waktu perbahasan. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri. 20 minit Yang Berhormat Menteri menjawab kalau boleh. Silakan 20. Baik, ya. Tan Sri Yang Di-Pertua, izinkan saya turunkan mas saya ni, Tan Sri Yang Di-Pertua. Kerana banyak nak jawab ni. Ya. Tan Sri Yang Di-Pertua, ini dia catatan yang saya catat. 23 pembahas. Tebal ni. Memang dah tentu tak cukup lah 20 minit tu. Ya. Tan Sri Yang Di-Pertua, izinkan saya untuk menjawab bagi kepada mana-mana ahli yang berhormat yang ada dalam Dewan ni. Pertama, keduanya, sekiranya saya tak sempat habiskan, saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada 23 ahli yang berhormat yang telah pun melibatkan diri dalam perbahasan, ada persoalan, ada cadangan dan sebagainya. Dan saya ingin memaklumkan dalam belanjawan 2022 ni Kementerian KPN telah pun diperuntukkan seperti jumlah yang berhormat maklum, iaitu RM447,917,400 dan ada perbelanjaan mengurus dan ada perbelanjaan pembangunan termasuk mitra. Dan ada juga persoalan yang dibangkitkan, contoh daripada rasa, kenapa 50 juta rumah ibadat tu tak ada dalam sinarai? Kerana itu yang berhormat, dia masuk bawah bajet B11 Kementerian Keuangan. Maknanya kita hantarkan senarai itu kita siapkan dan Kementerian Keuangan akan turunkan peruntukan untuk kita turunkan kepada mana-mana permohonan yang telah pun berjaya disaring dan diluluskan oleh pihak jawatan kuasa penilai yang difungsikan oleh Yang Berhormat Datuk Ketua Setiausaha saya. Dan saya ingin terus kepada persoalan Tan Sri Yang Di-Pertua. Yang Berhormat, saya minta maaf Tan Sri Yang Di-Pertua kerana dia tidak mengikut urutan kepada perbahasan. Ya. Jadi mana yang ada kepada saya akan jawab dulu. Perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Kuala Kerai, geran per kapita pecahan murid ikut kaum, ramai masyarakat kurang berminat ke tabika perpaduan. Saya Kuala Kerai ada? Okey, terima kasih. Oh, songkok buka tak perasan. Saya ingin memaklumkan Tan Sri Yang Di-Pertua, Kementerian Perpaduan Negara Yang Berhormat telah pun melaksanakan Pelan Pendidikan Awal Kanak-Kanak bagi 1,781 tabika-tabika perpaduan. Dan pelan ini adalah pelan yang sangat komprehensif bagi 10 tahun, perancangan 10 tahun, iaitu bagi tahun 2021 dan hingga tahun 2030. Dan yang 10 inisiatif baru Yang Berhormat telah pun diperkenalkan. Modul pendidikan rukun negara kita masukkan, modul komunikasi asas bahasa ketiga, memperkenalkan pendedahan jom urus diri, pendedahan asas pengurusan kepada anak-anak kita, dan kemudian ada buku aktiviti, modul kursus dan latihan guru tadika perpaduan, modul bantuan pengajaran tahunan, mingguan, harian tadika perpaduan, buku pentaksiran pengajaran harian bulanan tadika perpaduan, buku pengurusan dan pentadbiran tadika perpaduan, unit naziran tadika perpaduan. Jadi ini antara konten ataupun pengisian kepada pelan yang saya sebutkan tadi bagi tempoh 10 tahun untuk kita laksanakan. Dan selain daripada itu, Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua, usaha-usaha sedang dijalankan untuk kita tingkatkan lagi minat masyarakat yang ada dalam komuniti. Maknanya masyarakat kaum Cina, kaum India dan lain-lain. Supaya tujuan asal tabika perpaduan ini diwujudkan Tan Sri Yang Di-Pertua untuk kita semai semangat perpaduan itu daripada pendidikan awal kanak-kanak, iaitu pendidikan asas di peringkat tabika-tabika perpaduan. Jadi maka kerana itu Yang Berhormat, pada kali ini bila kita nak buka tabika-tabika baru, kita tidak lagi mengikut kepada permohonan yang dibuat, tetapi kita akan jalankan survey sama ada permintaan dan adakah penyertaan pelbagai kaum itu
dapat bersama-sama memerlukan kepada pembukaan tabika-tabika baru kepada mana-mana kawasan komuniti, iaitu dalam bilangan 1,000 rumah, 1 KRT, dan dalam pada itu keperluan ikut kepada permintaan daripada masyarakat tempatan. Dan seterusnya bagi Batu Gajah. Penjelasan. Yang Muhammad, can I just jawab semua dulu Muhammad, after that I'll get back to you. Bagi Batu Gajah, usaha kementerian bangunkan indeks perpaduan. Ada Batu Gajah kat sini? Terima kasih. Sejauh mana pemantauan geran KRT dalam pelaksanaan program pengagihan tabika dan sebagainya. Saya ingin memaklumkan Yang Berhormat bahawa Kementerian Perpaduan Negara sedang dalam tindakan membangunkan indeks perpaduan nasional bagi tahun 2021 yang kita namakan IPNAS. Dan IPNAS ni Yang Berhormat ialah untuk mengukur, termasuk kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang bertanyakan bagaimana cara kita mengukur tahap perpaduan. Yang ramai rata-rata Yang Berhormat mengatakan bahawa perpaduan pada masa kini longgar dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mengukur dan apakah tindakan yang akan diambil sekiranya berlaku seperti mana yang telah pun disebutkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat. Saya ingin maklumkan Yang Berhormat, di bawah IPNAS, Indeks Perpaduan Nasional yang saya sebut IPNAS lepas ini, tujuan kita adakan kajian ini Yang Berhormat ialah untuk kita ukur tahap perpaduan dan juga keharmonian negara. Untuk memberikan gambaran, mendapatkan gambaran bagaimana agaknya keadaan hubungan masyarakat pelbagai kaum yang ada di Malaysia ini bagi tahun 2021, bermula pada tahun ini kajiannya, sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat negeri. Dan yang keduanya Yang Berhormat, IPNAS ini, kajian ini yang dijalankan bersama dengan pihak kita, Universiti Kebangsaan Malaysia, Kajian Etnik, Institut Kajian Etnik di bawah UKM. Yang kedua ialah untuk kita menghasilkan laporan indeks perpaduan nasional bagi tahun ini yang boleh kita guna pakai sebagai ukuran tahap perpaduan dan untuk tempoh 2 tahun bagi tahun ini dan tahun depan. Kerana kita tak nak buat kajian ini Yang Berhormat berdasarkan kepada 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Tapi kita buat pada tahun ini dan tahun depan. Dan bila ini dilakukan, ia akan mencadangkan kepada perancangan-perancangan program yang lebih mantap. Ia akan menilai kepada cadangan-cadangan program yang telah dan yang akan dilaksanakan melalui Pelan Tindakan Perpaduan Negara selaku Pelan Indo dan melalui Pelan Pelaksanaan kepada Pelan Tindakan Perpaduan Negara iaitu kami Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia. Jadi kita harap Yang Berhormat hasil daripada kajian IPNAS akan menjadi kayu pengukur lah terhadap keberkesanan pelaksanaan segala inisiatif yang telah saya sebutkan tadi. Dan IPNAS 2021 ini juga Yang Berhormat akan memberikan gambaran tren perhubungan antara kaum, keharmonian, kesepaduan sosial di Malaysia supaya dia juga akan menjadi salah satu daripada indikator untuk kita untuk memberikan keyakinan kepada pemerhati, kepada pelabur asing yang mungkin berminat untuk buat pelaburan di Malaysia. Dan kajian ini Yang Berhormat akan selesai pada bulan Jun tahun 2022. Dan dalam taklimat yang akan saya berikan kepada ahli-ahli Yang Berhormat, kita akan masukkan sekali apa lagi detail kepada IPNAS ini. Dan seterusnya Datuk Ini Ketua, seterusnya Sungai Siput. Mungkin ada yang Berhormat Batu Gajah bangkitkan yang saya boleh jawab secara bertulis. Saya Berhormat, saya minta maaf kerana banyak sangat kat sini. Sungai Siput. Sungai Siput ada? Tak ada. Mungkin dia minum teh katnya kat luar. Mungkin Sungai Siput ni banyak ni dia bangkitkan tadi. Jelutong. Terus duduk YB Jelutong. Terima kasih YB. Hari ini dalam keadaan tenang. Dan saya juga boleh berdiri dengan senyuman yang baik pada hari ini. Hari ini Jelutong mengamalkan konsep perpaduan itu. Jadi kita ucapkan terima kasihlah banyak-banyak.
Dia bermula dengan kita semua dan telah pun dibuktikan oleh Yang Berhormat Jelutong. Jadi banyak perkara yang dibangkitkan oleh Jelutong tadi, termasuk perjawatan di setiap daerah. Betul Yang Berhormat dan kemudian tentang nasihat-nasihat Yang Berhormat tadi, kita di peringkat kementerian Yang Berhormat, saya wujudkan satu jawatan kuasa Max Unity. Dan Max Unity ni saya fungsikan dan ahlinya adalah semua ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Exco Perpaduan dan Agama selain daripada Islam yang duduk dalam jawatan kuasa itu. Dan semua perkara kita bincang. Dia tidak kira sama ada kerajaan atau bukan kerajaan. Semua kerajaan negeri. Dan selain daripada itu, bila membicarakan soal yang berkaitan dengan agama, saya wujudkan satu lagi jawatan kuasa yang dinamakan Harmoni. Dan dalam jawatan kuasa Harmoni ni, Tan Sri Yang Di-Pertua, terdapat 14 ketua-ketua agama yang ada yang duduk dalam jawatan kuasa ini. Dan tugas jawatan kuasa Harmoni ini ialah untuk kita harmonikan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama-agama selain daripada Islam. Dan bila kita membicarakan soal agama antara Islam dan selain daripada Islam, Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua, di peringkat saya dengan Menteri Agama, kita wujudkan satu lagi jawatan kuasa yang dinamakan Jawatan Kuasa Harmoni JAKIM, yang difungsikan oleh saya dan juga oleh Yang Berhormat Menteri Agama. Dan dalam jawatan kuasa Harmoni JAKIM ni, Yang Berhormat, semua ketua-ketua agama yang bawah Harmoni KPN ini duduk sebagai ahli dan ada di antara mana-mana daripada pihak agama Islam akan dilantik oleh JAKIM dan kita akan duduk secara bersama. Dan saya harap Yang Berhormat, bila ada jawatan kuasa JAKIM ini, jawatan kuasa Harmoni, sama ada di peringkat Kementerian KPN ataupun antara dua kementerian KPN dengan JAKIM ini, tanggungjawab untuk bersama-sama menjadikan itu sebagai platform untuk kita harmonikan sekiranya ada berlaku perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku, yang ada kaitannya dengan soal agama, sama ada di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri, dapat dilangsungkan perbincangan itu, Tan Sri Yang Di-Pertua, bagi kita mengambil jalan penyelesaian yang terbaik. Dan selain daripada itu, saya juga ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat Jelutong, selain daripada di peringkat kementerian dan bersama dengan JAKIM, di peringkat kerajaan-kerajaan negeri Yang Berhormat, dalam mesyuarat Max Unity telah pun dipersetujui oleh semua kerajaan negeri, termasuklah Kedah dan sebagainya, semua kerajaan negeri, termasuk bagi Sabah dan Sarawak dan negeri-negeri yang lain, telah diwujudkan satu jawatan kuasa. Jawatan kuasa ini, Yang Berhormat, dia bergantung kepada kerajaan negeri untuk menamakannya. Dia berbeza tapi tujuannya sama, yang berkaitan dengan agama selain daripada Islam. Ini jawatan kuasa yang diwujudkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat, Exco dan juga Menteri Perpaduan dan yang menjaga agama selain daripada Islam, yang telah pun diwujudkan di peringkat Tan Sri Yang Di-Pertua. Penjelasan, Tuan. Oh, sana. Tuan, saya belum sampai you punya tempat lagi lah. Nanti kejap lagi lah. Okay. Ini saya nak jawab pada Jelutong. Nanti kan Jelutong bangun, saya susah. Jadi Yang Berhormat berikan laluan. Jadi saya harap ini telah menjawab kepada Yang Berhormat Jelutong. Senyum aja tu maknanya setujulah tu. Okey, seterusnya Tan Sri Yang Di-Pertua, saya minta maaf lah kerana saya terpaksa lompat-lompat menjawab. Kalau ada yang tertinggal, saya jawab secara bertulis. Perkara yang dibangkitkan oleh YB Kuala Langat, bajet 100 juta penting untuk bangunkan masyarakat India. Bagi tahun ni tak banyak yang telah pun diletakkan. Kemudian apa tindakan seperti yang telah pun saya nyatakan tadi. Dan bagi tumpat, berapa bilangan SRS? 5,336. 106,600 orang ahli SRS, dan ahli SRS ini dilindungi oleh skim insurans kemalangan diri berkelompok. Yang Berhormat tumpat ada? Okay. Ada. Dan
Tebrau bangkitkan tentang cadangan program libatkan semua kaum dalam pelan yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Ahad. Saya harap ahli-ahli Yang Berhormat akan bersama-sama dengan saya untuk kita menjayakan pelancaran pelan ini, dan taklimat lanjut akan diberikan dalam masa terdekat kepada ahli-ahli Yang Berhormat berkaitan dengan pelan tindakan perpaduan negara, pelan pelaksanaan pelan perpaduan keluarga Malaysia, dasar perpaduan negara, blueprint perpaduan negara. Dan seterusnya, Tan Sri Yang Dipertua, Tumpat juga membangkitkan tentang syarat penubuhan KRT. Kita tidak perlu buat pindaan kepada akta Yang Berhormat. Kerana dalam akta tak ada. Dulu 1,500 rumah, 1 KRT permohonan. Sekarang kita turunkan 1,000 rumah, 1 permohonan KRT. Kita tidak perlu buat apa-apa pindaan kepada akta rukun tetangga, iaitu akta 751. Dan cadangan kelonggaran syarat ini saya telah pun membentangkan kepada Kabinet pada 10 Februari yang lalu dan telah pun diluluskan untuk penubuhan 1 KRT bagi setiap 1,000 rumah. Dan selain daripada itu, Tan Sri Yang Dipertua, papar ada? Papar tak ada. Okey, terima kasih. Saya akan jawab secara bertulis. Seterusnya, yang dibangkitkan oleh Jerai, Hulu Selangor, Beaufort, cadangan kenaikan tambahan geran KRT dari 6,000 kepada 10,000, termasuk Yang Berhormat daripada kawasan Baling. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yang Berhormat kawasan Baling. Terima kasih Yang Berhormat Baling kerana sentiasa memberikan sokongan kepada kementerian, dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Rasah, warna kita sama hari ini, juga sentiasa memberikan sokongan, samalah dengan ahli-ahli Yang Berhormat yang lain. Cadangan penambahan geran KRT ni Yang Berhormat, kita telah panjangkan kepada Kementerian Keuangan. Jadi kalau kata Sungai Siput tadi, saya tidak pernah mengusahakan penambahan geran KRT dari 6,000 kepada 10,000. Saya tak ambil berat dan sebagainya. Itu adalah kenyataan yang tidak tepat. Kerana setiap bajet yang hari ini kita bentangkan untuk kelulusan kita, telah pun diadakan sesi konsultasi antara pihak Kementerian Keuangan dengan kementerian saya dan juga kementerian-kementerian yang lain. Jadi mungkin peringkat awal ini Kementerian Keuangan berpendapat bahawa kita teruskan dulu dengan 6,000 walaupun kita mohon 10,000, dan insya-Allah mungkin dalam masa yang akan datang akan dinaikkan kepada 10,000 kerana Kementerian Keuangan sedar 50 juta 6,000 hanya boleh diagihkan kepada 8,330 KRT, maka sudah tentulah tidak cukup. Tapi ini adalah kali kedua Yang Berhormat kerajaan memberikan geran. Sebelum ni hanya insentif. Mula pada tahun 2021 ini, kerajaan telah pun memberikan peruntukan 50 juta untuk diagih kepada KRT, dan saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan kerana masih lagi memberikan peruntukan 50 juta untuk kita agihkan lagi kepada KRT pada tahun depan, walaupun jumlahnya tidak seperti yang ahli-ahli Yang Berhormat dah, tapi sekurang-kurang ada peruntukan geran itu untuk kita agihkan. Dan ahli Yang Berhormat daripada kawasan Jerai bangkitkan tentang program RT Care Ziarah Perpaduan. Ini adalah program bersama antara rukun tetangga Yang Berhormat dengan badan-badan bukan kerajaan dengan pihak swasta. Jadi dia tidak melibatkan peruntukan daripada kerajaan Yang Berhormat, tapi dia melibatkan persefahaman antara KRT dengan komuniti, dengan pihak NGO yang lain dan juga syarikat-syarikat swasta. Kita alu-alukanlah insya-Allah pada tahun depan lebih ramai lagi pihak-pihak swasta yang mahu bersama-sama dengan kita selain daripada pihak NGO yang sedia ada. Beaufort Tumpat juga bangkitkan tentang butiran berkaitan dengan aktiviti perhubungan masyarakat, aktiviti pembangunan masyarakat, dicadangkan supaya kedua-duanya digabungkan. Saya ingin memaklumkan peruntukan 1,130,000 ini adalah untuk pelaksanaan program-program perpaduan bagi tahun depan yang melibatkan antaranya Yang Berhormat pengukuhan perpaduan masyarakat, program keharmonian di kalangan pengguna agama seperti mana yang telah pun saya sebutkan tadi.
Dan selain daripada itu, di bawah program pembangunan masyarakat, dia merangkumi emolumen, perkhidmatan dan juga bekalan. Dan contoh-contoh ialah termasuk kawasan rukun tetangga, tabika perpaduan, taska jenis perpaduan, kelab-kelab rukun negara dan juga sekretariat rukun negara. Dan kita akan mengkaji semula Yang Berhormat struktur aktiviti perhubungan masyarakat dan juga pembangunan masyarakat ni pada tahun depan. Dan Hulu Selangor, Tumpak, Papar, Sungai Siput juga bangkitkan tentang geran KRT tadi saya telah sebutkan. Cuma dia bangkitkan kenapa kerajaan memperuntukkan pecahan di bawah aktiviti perpaduan negara dan integrasi nasional 39 juta 717,200 di bawah itu di bawah butiran 020100 dan di bawah butiran 040100 tambahan geran rukun tetangga sebanyak RM10,282,800. Jumlah keseluruhan ialah RM50 juta dan perbezaan ini berlaku Yang Berhormat kerana RM10,282,800 di bawah tambahan geran rukun tetangga itu adalah merupakan peruntukan tambahan yang menjadikannya jumlah kepada RM50 juta. Tan Sri, ini betul? Masa dah tamat actually. So, 5 minit boleh tak? 5 minit lagi Tan Sri, ini betul? Ya. Sian dia orang. Persoalan tuaran belum dijawab. Mana? Persoalan tuaran tadi disebut lagi hal-hal Yang keagamaan Berhormat, tapi bukan tidak Yang Berhormat je lah. dijawab. Orang lain punya pun saya belum dapat YB, jawab. Sepang ni tak? Okey. Kalau tak Okey, ada, tuaran. jawapan boleh. Ada? Sepang ni ada? Sepang. Okey, Sepang ada. Sekejap. Okey. YB Batu Kawan juga. Okey, beautiful. Barat. I got so many papers on my table, you see. Sepang. Sepang bangkitkan tentang isu 313 yang terima geran siasatan. Dia sebenarnya 337 Yang Berhormat. Saya tak payahlah baca tentang apa yang telah dinyatakan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM. Tadi telah disebut secara jelas dan nyata oleh Yang Berhormat daripada kawasan Baling. Apa yang saya ingin memaklumkan, satu, mengemukakan hasil siasatan kepada pihak Peguam Negara untuk penelitian dan keputusan sama ada terdapat apa-apa keterangan sama ada kesalahan di bawah Akta SPRM atau mana-mana undang-undang lain bagi cadangan tindakan perundangan. Yang Berhormat. Keduanya, SPRM menjalankan siasatan terhadap dua perkara. Satu, unsur jenayah. Kedua, penambahbaikan kepada prosedur serta sistem pemberian geran yang akan dicadangkan. Jadi ada lagi program lain Yang Berhormat yang telah pun diluluskan. Walaupun 10 tu akan selesai, tapi ada lagi yang lain-lain masih lagi dalam siasatan. Jadi saya cuma ingin menyatakan penyiasatan ini adalah sebahagian daripada proses untuk dibawa ke mahkamah. Dia bukan satu proses yang terasing atau separated. Jadi lain daripada itu saya minta maaf saya tak dapat jawab. Kita tunggu je lah dalam masa terdekat ini. Siapa yang terlibat dan saya banyak sebagainya. lebih, nanti boleh jawapan betul tak? YB, Ya? boleh tak jawapan betul sebab saya banyak. Boleh. Okey, terima kasih. Yang Berhormat tanya adakah menteri dipanggil. Setakat ini saya tidak dipanggil. Saya tidak dipanggil dan Yang Berhormat dan Batu Kawan juga nyatakan adakah wajah KPN terlibat dalam jawatan kuasa yang nak dicadangkan. Untuk makluman Yang Berhormat, apa yang saya dan pihak kementerian, kepahaman yang ada kepada saya dan pihak kementerian ialah untuk kami terus memberikan kerjasama. Kerjasama yang sangat baik untuk SPRM teruskan siasatan. Dia tidak ada maknanya bukan menubuhkan satu jawatan kuasa yang mana SPRM bersama dengan pihak KPN untuk melihat kepada 337 lagi program-program yang akan bawa dalam siasatan. Tapi kita akan berikan kerjasama sepenuhnya. Dan ada tak siasatan, nanti kejap siasatan dalaman mitra dan KPN. Siasatan dalaman ni Yang Berhormat, selepas selesai siasatan dan dapatan siasatan oleh pihak SPRM. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, dia melibatkan dua perkara, iaitu pertama berkaitan dengan soal penyalahgunaan, kedua ialah cadangan
terhadap prosedur-prosedur yang boleh dilakukan oleh pihak kementerian kepada penyaluran dana mitra pada tahun yang akan datang. Yes, Sungai Yang Berhormat, sebenarnya misuse of funds ini bukan baru. Sebenarnya setahun dulu tu perkara itu telah dibangkitkan. Kenapa Yang Berhormat Menteri tidak mengarahkan satu penyiasatan dalaman supaya tindakan pada masa itu juga boleh diambil? Mikrofon. Saya ingat suara saya cukup kuat. Dia gini Yang Berhormat, bila saya masuk aja dalam kementerian, ada kita dapati perlu kepada siasatan. Kerana kita nak lihat sama ada dana itu telah dibelanjakan dengan baik atau tidak. Dia bukan saja pada waktu mitra di bawah Kementerian Perpaduan Negara, tetapi juga waktu mitra di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi maka kerana itu, saya telah menjemput SPRM Yang Berhormat untuk masuk menjalankan siasatan. Bukan kerana ahli-ahli Yang Berhormat telah membangkitkan isu mitra baru SPRM masuk. Kita dah minta SPRM masuk untuk SPRM jalankan siasatan kerana untuk menentukan bahawa semua penyaluran dana mitra itu telah digunakan dan dibelanjakan dengan sepatutnya dan tidak sepatutnya ada penyalahgunaan ataupun penyelewengan yang berlaku. Jadi maka kerana itu kita minta pihak SPRM masuk. Kita telus Yang Berhormat. Kita telus dan terbuka dan saya tidak minta maaf macam Batu Gajah sebutkan tadi, macam Sungai Siput sebutkan tadi, bukan Batu Gajah, Sungai Siput, berselindung di balik MSCC. Tidak ada Yang Berhormat. Kerana kita terbuka dan kita jemput SPRM masuk dan kalau ada kenyataan mengatakan bahawa kementerian sengaja mahu berselindung di sebaliknya atau mahu menutup perkara-perkara tertentu daripada pengetahuan umum terutama kepada ahli-ahli Yang Berhormat, itu adalah perkara yang tidak Minta tepat. penjelasan. Ya, sila. Terima kasih. Masa tamat dah tau. Terima kasih Tuan Speaker. Terima Ringkas kasih Pujung. Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri tadi ada sentuh berkaitan dengan siasatan yang dibuat oleh SPRM kepada mereka menerima dana tersebut dan sama ada atau tidak dana itu digunakan untuk tujuan yang tepat dan sebagainya. Dan perkara itu dalam siasatan dan mungkin akan dibawa ke mahkamah. Dalam masa yang sama, Yang Berhormat Menteri sebut berkenaan dengan siasatan dalaman yang akan dijalankan selepas siasatan yang kini dijalankan diselesaikan. Saya nak tanya dua soalan. Apakah siasatan dalaman yang akan diadakan dan keduanya, kenapa ianya tidak dilaksanakan sekali dan sekiranya ada siasatan ini ataupun siasatan dalaman ini menunjukkan ada masalah-masalah tertentu, adakah kita boleh dapat jaminan daripada kerajaan bahawa perkara itu juga akan diambil tindakan sewajarnya? Yang Berhormat Menteri, terima kasih. Sedikit Yang Berhormat Menteri, sebenarnya akhir sebagai ya. seorang dengan izin Tuan Tolong. Pengerusi. Sebenarnya Habis masuk. sebagai seorang menteri kita boleh mengarahkan satu investigasi dalaman sebelum keperluan memanggil SPRM. Kenapa itu tidak dibuat? Saya tanya sebelum ini Yang Berhormat menjawab tak menjawab perkara yang saya bangkitkan. Kerana itu adalah kuasa menteri. Boleh menubuhkan satu komiti, boleh menubuhkan oversight committee dan sebagainya. Okey, terima Kenapa kasih, ia Yang tidak Berhormat. dibuat dulu? Okey. Okey, Yang Berhormat ya. Okey. Terima kasih Tan Sri yang betul sikit je lagi. Yang Berhormat, saya dah sebutkan tadi. Orang tadi jawab tadi mengilakkan ni. Ya, mana Mengilak saya soalan mengelak. saya Betul. buat tadi, mengilak. Tuaran, bertulislah. Yang Berhormat, tolong habiskan. Entah mana tuaran punya, bising sangat, dah hilang. Tak dapat jawab kan Menteri? Saya tidak takut untuk Tak dapat menjawab jawab soalan lah. Yang Berhormat. Okey, saya minta maaf. Tuaran, Menteri nak jawab ni. Kamu nak suruh dia jawab, tapi dia nak jawab, kamu mencelah. Yang Berhormat. Yang Berhormat, 2 minit, that's it. Okey, terima kasih Tan Sri yang betul. Yang Berhormat, berbangkit kepada Puchong tadi dan Sungai Buloh.
Barat. Salah Ipoh Barat. Tuan. Jawab tuan ke tidak ni? Takut ke? Takut nak jawab soalan ke? Tuaran nak berjalan-jalan bersia-sia kat luar ke? Saya boleh suruh keluar 10 minit. Yang Berhormat, berbangkit kepada Ipoh Barat tadi dengan Puchong. Dia gini Yang Berhormat, saya dah sebut tadi. Siasatan dalaman ni akan dilakukan selepas selesai siasatan SPRM. To be fair lah Yang Berhormat, biarlah SPRM jalankan siasatan sebenarnya. Dan siasatan yang dijalankan oleh SPRM ni Yang Berhormat, dia bukan melihat kepada isu yang ada kaitan dengan syarikat, dengan badan-badan, dengan NGO ataupun persatuan yang membuat permohonan, yang menerima kelulusan permohonan ke atas penyaluran dana mitra. Tetapi juga melihat kepada proses kelulusan itu diberikan. Jadi maka kan itu, saya pihak SPRM, kita berikan ruang kepada SPRM menjalankan siasatan bukan sahaja kepada mereka yang diluluskan, termasuk bagaimana proses-proses kelulusan itu diberikan. Dan bila kita membicarakan soal bagaimana proses kelulusan itu diberikan Yang Berhormat, maka sudah tentulah dia melibatkan kepada pegawai-pegawai ataupun mana-mana pihak yang bertanggungjawab memberikan kelulusan-kelulusan itu. Jadi maka kan itu, saya harap biar SPRM selesaikan, dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, bukan saja dia berkaitan dengan isu jenayah, isu tentang proses bagaimana geran itu diluluskan dan cadangan yang akan diberikan untuk kita lebih memantapkan supaya tidak berlaku ketirisan dalam kita membelanjakan peruntukan 100 juta yang telah pun diberikan oleh Kementerian Keuangan untuk masyarakat India kita. Dan saya juga ingin menyebutkan Yang Berhormat, untuk tahun depan kita ada plan, insya-Allah Yang Berhormat Perdana Menteri akan lancarkan pelan tindakan masyarakat India. Dan dengan adanya pelan tindakan masyarakat India ini, dia akan lebih terjurus dari segi pelaksanaan program pemantauan, penilaian dan sebagainya. Termasuk jugalah kepada bentuk-bentuk kelulusan yang sepatutnya diberikan pada satu-satu waktu pertimbangan itu dibuatkan. Terima kasih Yang Berhormat. Tan Sri, ini betul. Soalan yang dibangkitkan oleh tuaran tadi ada macam-macam. Ada yang tidak melibatkan kepada kementerian saya. Maka yang mana yang melibatkan kementerian saya akan jawab secara bertulis. Dan kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang lain, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang mana yang saya tak dapat jawab, termasuklah Batu Kawan, saya akan hantar secara bertulis. Terima kasih banyak. Saya harap ahli-ahli Yang Berhormat akan bersama-sama hadir pada pelancaran kami Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia yang akan dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari Ahad ini jam 10 pagi. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dengan itu tamatlah waktu